Halo semua, dalam video ini kita akan bincang soalan tutorial 1. Okey, untuk soalan pertama, tandakan betul pada ungkapan kuadratik. Okey, so masih ingat tak kalau kita cakap ungkapan, maksud dia tak ada sama dengan. Kalau ada nampak saja sama dengan, iaitu persamaan. Okey, tapi kita nak ungkapan sahaja. Okey, dan ungkapan ini adalah ungkapan kuadratik. Nampak saja perkataan kuadratik, kita mesti tahu. Okey, kuasa bagi pemboleh ubah kita, okey, kuasa yang tertinggi mesti adalah 2. Okey, dan ungkapan kuadratik ini ada satu pemboleh ubah sahaja. So maksudnya dalam ungkapan kita kalau X tu dia muncul X sahaja. Dia tak akan campur-campur dengan pemboleh ubah lain. Okey, so kalau kita lihat kat sini kan, tengok saja pun tahu dah. D tu bukan. Sebab mengapa? D ada X, ada Y. So dia dah ada 2 pemboleh ubah. So yang ni memang batalkan lah. Okey, D ni dah tak betul. Okey, kita tengok satu demi satu. Okey, untuk A ni 1/x². Okey, kalau kamu lihat soalan ni 1/x². Walaupun kuasa yang tertinggi kita nampak ada x², betul tak? Tapi x²ini dia di denominator. Okey, dia di bawah, okey, pecahan kita iaitu penyebut kita. So kalau di bawah, okey, yang ini kalau saya pindah ke atas 1/x², sebenarnya dia adalah x kuasa negatif 2. So kuasa yang tertinggi bukan kuasa 2. So untuk soalan A ni salah lah, bukan jugalah. Okey. So tapi untuk B ni betul ada salah. Betul kan? Sebab kita nampak kat sini negatif 2x². Kita nampak x, okey? Kita hanya ada x sahaja. Dan kuasa yang tertinggi bagi x kita adalah kuasa 2. So kat sini memang, okey, ini merupakan ungkapan kuadratik. So kita letak tick di sini. Okey, letak tanda betul kat sini. Untuk yang C, memang betul juga. Betul tak? Sebab pemboleh ubah kita hanya ada satu pemboleh ubah X saja, tak ada Y, tak ada Z dah, hanya X saja. Dan kuasa tertinggi adalah kuasa 2. So yang ini betul. Okey? So D ni memang salah sebab ada X, ada Y. Okey? So untuk yang E ni 3x kuasa negatif 2. Okey. Yang ini negatif 2. So ni bukanlah. Okey, kita dah tahu dah dia mesti bukan. Okey. So untuk soalan F, okey, walaupun kuasa yang tertinggi adalah kuasa 2. Okey, sepatutnya ini merupakan ungkapan kuadratik, betul tak? Tapi dia bukan satu pemboleh ubah. Kat sini dia ada 2 pemboleh ubah. Jadi jawapan untuk soalan 1 ni hanya B dan C sahaja. Kita nak letak tanda betul. Okey. So seterusnya kita tengok soalan 2 ini. Okey, soalan ni macam ni. Jika 2x²2 tambah x tolak 3 sama dengan x tambah A, x tambah B. Okey, ini merupakan persamaan kuadratik. Okey. Soalan kita dia nak cari apa? Dia nak cari A tambah B, betul tak? Okey. So A tambah B. Kalau kamu nak cari A tambah B, first of all, kamu kena tahu dulu A tu nilai dia apa? B tu nilai apa? So kat sini kalau kamu faham, okey, sini kita, okey, ini adalah persamaan. Kalau persamaan ini maksudnya left hand side, okey, persamaan di sebelah kiri dia mesti sama dengan sebelah kanan. So kalau kita lihat kat sini, memang okey, kat sini dia ada ungkapan kuadratik, betul tak? So sebenarnya kita boleh jadikan dia sama dengan sebelah kanan juga. So kita buat cara pemfaktoran. Okey, kita nak faktorkan bahagian ini. So supaya dia akan jadi 2 faktor lah. Okey, macam ni lah x tambah A dengan x tambah B ni. Okey, so senang saja. So kita buat dululah. Okey, macam seperti biasa, kita buat apa? Kaedah cuba-cuba atau kita buat kaedah darab silang. Okey, masih ingat tak macam mana kita nak buat tu? So first of all, okey, dia dah memang dalam bentuk apa? Bentuk betul tak? So sekarang kita buat satu pangkah kat sini. Okey. So kita tanya sendiri. Okey. Apa yang kita nak tu? X kat tengah-tengah. So saya tulis X lah. Okey.
So sekarang kita tanya kita sendiri. 2x kuasa 2. So x kuasa 2 ini memang kita tahu x darab x. Betul tak? Dan sini ada 2. Maksudnya kita tahu 2 tu hanya satu pasangan sahaja. Okey, satu faktor saja boleh dapat 2 kan? 1 darab 2. So kita tahu 2 dengan 1. Okey, so betul kan? 2x darab dengan x, kita akan dapat 2x kuasa 2. Okey? Lepas tu kita tanya sendiri kat sini kan. Okey, kita ada 3. Okey, kat belakang sini ada 3. So kalau 3, okey, kita tanya sendiri. Apakah pasangan yang kita bila pasangan tu kita darab nombor apa darab dengan nombor apa, kita boleh dapat 3. Okey, so kita tahu kan 1 darab 3 atau 3 darab 1. Betul tak? So sekarang, okey, saya letaklah kat sini. 1 darab 3. Okey, saya just letak saja. Mungkin jawapan kita tak betul. So it's okay. Itu kaedah cuba-cuba. So kalau saya letak macam ni, 1 dengan 3, okey, kamu check tengok. Kalau saya darab silang, 3 darab 2. Oi, saya akan dapat 3 darab 2 dapat 6x. Betul tak? Dan sini x darab 1 dapat x sahaja. So memang kalau kita buat macam ni, susunan dia 1 dengan 3 ini memang tak tepat lah. Sebab mengapa? 6x dan x ini kita tak boleh dapat jawapan x. Okay? So maksudnya pasangan ini tak betul. Okay? So saya kena tukar lah. Okay, saya tak nak pasangan inilah. Okay? So macam mana? Okay, tadi 1 dengan 3 tak boleh. So sekarang kita pilih lah. Macam mana pula saya guna 3 dengan 1? Cuba tengok. X darab 3, kita dapat 3x. Betul tak? 2x darab dengan 1, saya dapat 2x. Nampaknya macam dah dekat dah. 3x dan 2x. Macam mana kita boleh dapat nilai dapat x ni? So kita tahu kan, 3x kalau saya tolak dengan 2x, saya akan dapat x. So maksudnya kalau sini kita letak tolak, kat depan sini kita kena letak tolak juga. So akhir sekali kamu check tengok jawapan kamu. 3 darab negatif 1, betul kita akan dapat negatif 1. Betul tak? Dan bila darab silang, 3x tambah dengan negatif. Tambah negatif jadi tolaklah. 3x tolak 2x, memang kita akan dapat x. Inilah pasangan yang betul. Okey. So dengan ini kita tahu pemfaktoran untuk faktor untuk ungkapan kuadratik ini adalah jawapan kita kan. 2x tambah 3. So tulis sajalah. So 2x tambah 3 dan satu lagi adalah x tolak 1. Okey. Yang ini dia sama dengan apa? Sama dengan jawapan kita. X tambah A dan X tambah B. So dengan cara ini sebenarnya kita boleh bandingkan. Okay? So kita boleh bandingkan jawapan kita. Untuk sebelah kiri, okay kan? Untuk yang bahagian sebelah kiri ini kan. So kita tahu, okay, kita cari X dia lah. Okay? 2X, okay, tambah dengan 3, dia sama dengan 0. Betul tak? So kalau saya nak cari X sahaja, so saya tahu X saya dia sama dengan apa? Yang tambah 3 tu saya pindah ke kanan jadi tolak 3 bahagi 2. Okay? Kan? Tahu tak? Okay, kalau tak kan, buat perlahan-lahan. Tambah 3 pindah ke kanan jadi tolak 3. Sini ada 2X kan? So kalau saya nak cari X sahaja, saya tahu macam mana? Darab jadi bahagi. Okey, so saya akan dapat jawapan yang inilah. Okey. So untuk satu lagi, X tolak 1, kita dapat 0. Betul tak? So jadi, X kita adalah sama dengan negatif, pindah kat sini jadi positif 1. Okey, so kita dapat jawapan X kita kat sini kan? Okey, so sekarang kita tengok pula bahagian kanan kita. So kalau bahagian kanan, X tambah A, X tolak A. Sebenarnya kita boleh dapat jawapan macam mana? Okey, kita boleh dapat juga kan? Okey, X kita sama dengan, kalau kita let X tambah A itu sama dengan 0. Okey, so X, okay, X tambah A sama dengan 0. Kamu akan dapatlah
Okey, X kita adalah sama dengan apa? Negatif A, betul tak? Okey, negatif A. So sekarang kita nak cari A, kan? Okey, so kalau saya nak cari A, sebenarnya saya boleh buat macam ni juga. Sebab sekarang saya berminat nak tahu nilai A tu macam mana. So A tu sebenarnya sama dengan X, saya pindah jadi negatif X lah. So kan tadi, salah satu, okey, contohnya kat sini. X kita adalah negatif, okey, X kita kat sini kan. X kita adalah negatif 3/2. So negatif 3/2. So kita akan dapat positif 3/2 lah untuk A ni. Okey? Dan kalau untuk B, okey, kita check tengok B macam mana. Okey, kalau kat sini X tambah B tu sama dengan 0. Kalau saya nak cari nilai B, okey, B kita tadi A dah sama dengan yang ini. So maksudnya B adalah salah satu yang inilah, satu lah. So yang ini kan X tambah B, kita tahu B tu sama dengan negatif X. So jadi negatif X, negatif, okey kita ganti balik 1. So jadi kita dapat jawapannya negatif 1. Nampak tak? So dengan ini kita dah ada nilai A dengan B. Okey, kalau kamu terbalikkan is okey juga. Okey, A tu sama dengan negatif 1, B tu sama dengan 3/2 sama juga. Okey, sebab mengapa? Sebab soalan kita apa yang dia nak tu dia nak cari A tambah B. So maka okey, A tambah B kita sama jugalah. Okey, kalau kamu B tambah A tu sama juga. So dia tak kisahlah A tu sama dengan negatif 1 atau A tu sama dengan 3/2 sama juga. So kalau kamu kira ini, okey, ikut yang ini, kita dapat 3/2 kat sini tambah dengan negatif 1. So apakah jawapan yang kamu akan dapat? Just kira saja kan. Okey, untuk pelajar yang tak okey, okey kamu just tekan kalkulator lah. Okey, macam mana tekan? Okey, 3/2 kan. Yang ini pecahan, ingat kita letak dulu kurungan. 3/2 supaya tak salah jawapan kamu. Okey. So, tambah dengan okey, negatif 1. Kita kena tekan macam ni. So, jawapan kita adalah sama dengan 1/2. Just tulis saja 1/2. Okey, inilah jawapan kita. Okey, tak susah kan? Okey. So lepas tu kita teruskan. Okey, untuk soalan B ni sebenarnya tak susah. Kita hanya bandingkan. Bandingkan apa? Bahagian kiri dengan bahagian kanan. So sebenarnya sama saja. Apa matlamat kita nak cari A, nak cari nilai B. So lepas kamu dapat nilai A, okey. So sebenarnya kita just bandingkan sahaja. Okey? A tu sama dengan negatif X, okey? So kalau X tu adalah sama dengan ini kan? Negatif 3/2. So kamu just letak sajalah. Tolak, okey nampak tak? Negatif 3/2. So X tu negatif 3/2, kat luar tu ada negatif lagi. Negatif jadi positif. Okey, so kita akan dapat macam ni. So satu lagi juga samalah. Kita tahu X tambah B tu sama dengan 0. So bila saya nak cari B, B tu mesti sama dengan, yang X ni saya pindah. Dia mesti jadi tolak, okey, negatif X. So negatif X tadi X tu sama dengan 1, saya gantikan, so saya dapat negatif 1 lah. So sekarang soalan tu nak cari nilai A tambah B. So kita just ambil saja nilai kat sini, 3/2 tambah dengan negatif 1. So kamu akan dapat, itulah jawapan kita. Okey, tak susah kan? So sekarang kita tengok soalan ketiga ni. Okey, untuk soalan ketiga, dia nak kita selesaikan persamaan yang berikut. Okey, untuk persamaan ini kan. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita ada banyak cara kan. Okey, kalau kamu boleh guna kalkulator atau boleh buat. Okey, boleh terus buat. Okey, untuk soalan ini, X kuasa 2 tolak 3. Kalau kamu masih ingat cara pemfaktoran, kamu nampak saja perfect square. Masih ingat tak? X kuasa 2 itu adalah perfect square kita kan? 9 juga merupakan perfect square kita. Okey, ini X adalah dia macam ni. X punya perfect square. 9 adalah 3 punya perfect square. Betul tak? Kat tengah-tengah ada tolak. So kalau macam ni, kita boleh buat macam mana? Kita boleh just tulis saja jawapan. Mesti ada jawapan dia, mesti ada X tambah dengan, okey, yang depan tambah belakang
depan tolak belakang. So, X tambah 3, X tolak 3. Sama dengan kosong. Sebab soalan tu nak selesaikan. Kalau selesaikan maksudnya dia nak cari nilai X. So, kita asingkanlah X tambah 3 sama dengan kosong. Okay. So, X sama dengan negatif 3. Okay. So, untuk bahagian ini, X tolak 3 tu sama juga dengan kosong juga. Maka, X kita adalah sama dengan tolak 3, negatif 3 ni kita pindah jadi tambah 3. So, itulah jawapan kita. Positif 3 dan negatif 3. Okey, masih ingat tak? Kalau kamu ingat buat cara macam ni, cara perfect square, boleh terus dapat jawapan dengan cepat. Kalau tak kan, boleh juga kita tekan calculator. Masih ingat tak? Okey, kita boleh tekan calculator dapat jawapan. Okey, cara yang saya ajar kamu semua, kan kita boleh dapat jawapan, lepas tu kamu nak jaran kira kita buat patah balik. Betul tak? Okey, so macam mana boleh check jawapan kita? Okey, kat sini masih ingat tak? Mode tekan 3 kali. 1, 2, 3. Betul tak? So lepas tu tekan 1 EQN tu, lepas tu button ke sebelah kanan, lepas tu tekan 2. Okey, so kita akan dapat yang inilah. Okey, kita nak key in A tu apa, B tu apa, C tu apa kan? Okey, kalau kamu tengok kat sini, okey, soalan ini kan, X kuasa 2 tolak 9. So, A kita sebenarnya sama dengan apa? A sama dengan yang X kuasa 2 punya depan, dia tak ada nombor, maksudnya 1. Okey, so kalau kita nak cari B tu mesti kita nak tengok X punya depan kan? Tapi sini tak ada X, dia hanya ada X kuasa 2 dengan nombor sahaja. Maksudnya, untuk B kita dalam bentuk am tu, B tu adalah kosong. Dan C tu dia adalah sama dengan negatif 9. So kalau kamu tahu benda ni, kita boleh just tekan calculator sahajalah. Okay, so tadi kita dah set up. Okay, kalau kita dah set up. Okay, tengok kat sini. Okay, so sekarang nak tekan A tu kan. A sama dengan 1. Okay, B tu sama dengan kosong. C tu sama dengan negatif 9. Ingat kalau ada negatif kita kena letak negatif 9. Jangan abaikan negatif. So jawapan kita, terus dapat 3 dengan negatif 3. Nampak tak? Kita boleh terus dapat jawapan. Okay? So sekarang kita tengok lagi soalan B tu. Sama jugalah. Okay, soalan ini juga merupakan perfect square. Kalau kamu nampak saja, depan tu kita nampak depan ada perfect square sebab 4 tu perfect square, betul tak? X tu perfect square juga. Belakang 16 juga perfect square. Okay? So 4 tu macam mana perfect square? Kita tahu sebab 2 darab 2 kita akan dapat 4 kan? 2 kuasa 2 kita dapat 4. Sebenarnya 4x kuasa 2 dia merupakan 2x kuasa 2. Okay? The whole thing tu kita kuasa 2. Dia tolak dengan 16 tu merupakan perfect square untuk 4. Kan 4 darab 4 kita dapat 16. So kita dah tahu, sebenarnya dia terdiri daripada macam ni, 2x kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So sebenarnya kaedah pemfaktoran kita boleh dapat apa jawapan? Kamu ingat formula saja, depan tambah belakang, depan tolak belakang. So jawapan kita akan dapat 2x tambah 4 dan satu lagi kurungan 2x tolak 4. So itulah jawab sama dengan kosong. Okay? So kalau kita nak selesaikan soalan ini, kita nak cari nilai X. So kalau nak cari nilai X, kita asingkan dululah. 2x kalau tambah dengan 4, kalau dia sama dengan kosong, so X kita mesti sama dengan apa? Okay. Okay? Buat perlahan-lahan ni, so okay. So 2x dululah. Okay, so tambah 4, saya pindah jadi tolak 4. So X, saya nak cari X sahaja. So kalau nak cari X saja, yang 2x ni darab kan? Darab 2, saya pindah jadi bahagi 2. So kita akan dapatlah negatif 4 bahagi 2. Okay, negatif 4, kamu bahagi 2. So jawapan kita dapat negatif, apa? Negatif 2 lah. Okay, so sekarang, kita tengok satu lagi. So 2x tolak dengan 4, sama dengan kosong pula. Sama juga, 2x adalah sama dengan tolak pindah jadi tambah.
So saya nak cari X sahaja. So 4 kalau saya bahagi dengan 2, saya dapat 2 lah. Oh, so jawapan kita satu positif, satu negatif. Kalau kamu tak percaya, just tekan kalkulator untuk semak jawapan kamu. Okey, ingat tak? Mod 3 kali. Tekan 1 ke kanan, lepas tu tekan 2. Okey? So lepas tu kita key in saja. A, ingat A mesti dia ada X kuasa 2 punya depan. So kat sini tu 4. Okey? B, dia mesti X punya depan. Betul tak? So kat sini dia tak ada X dah. So maksudnya kosong. C, negatif 16. Negatif 16. So kita just tekan. Jawapan dia terus keluar. Okey? Ada apa? Dia ada positif 2 dan negatif 2 ni. Okey? So kita boleh dapatlah jawapan. Okey? So sekarang kita tengok soalan C ni. Okey, kalau untuk soalan C, kita macam mana nak buat? Okey, tak susah juga kan? Masih ingat tak? Saya cakap tak kira macam mana kalau kita nak selesaikan soalan itu, first of all, kita kena buat dalam bentuk dulu. Kalau kamu lihat kat sini dia ada tingkat atas, tingkat bawah, first step apa yang kita nak buat tu kita kena bagi dia satu baris. So kat sini bahagi 2, okey, bahagi negatif 2, kita kena darab silang, darab ke atas. Betul tak? Okey, darab silang. So barulah dia boleh jadi satu baris. Okey? So macam mana kita darab atas? Negatif 2 saya darab dengan 2 ni, kita dapat negatif 4. Betul tak? So kita ada negatif 4 X kuasa 2, dia sama dengan negatif 9X tambah dengan 2. Okey? So apa yang kita nak buat sekarang? Kita nak buat bentuk So yang ini senang sahajalah. So kita nak buat, okey, kat sini kalau kamu nampak X kuasa 2 ni negatif kan? So saya just pindah satu sahaja dah cukup. Saya pindah ke depan. Dia akan jadi positif. So negatif saya pindah ke kanan. So kat kanan tu dia memang ada 4 X kuasa 2. Betul tak? So kat kanan ada tolak 9X tambah 2. Kat sebelah kiri tadi kita dah pindah, dia sama dengan kosong. Kalau kamu buat macam ni tu senanglah. Okey? Senang saja kan? Okey, so kita teruskan. Okey, masih ingat tak? Okey, apa yang kita nak buat? Kamu boleh tekan kalkulator juga, terus dapat jawapan. Okey, kamu boleh tekan kalkulator. Kalau kamu tak nak, kita boleh buat macam ni. Buat satu pangkah macam ni. Kita buat kaedah cuba-cuba. Okey, kita try tengoklah. Okey, kat sini 4X kuasa 2 kan? Okey, kita buat X kat atas, X kat bawah. Okey, mesti X kuasa 2 dia mesti terdiri daripada X darab X kan? Tapi kat depan tu 4. So 4 tu dia sebenarnya dia ada 2 pasangan, betul tak? Sebab kita tahu 4 tu dia terdiri daripada 1 darab 4. Atau kita juga boleh guna 2 darab 2. So pasangan mana satu yang lebih sesuai untuk soalan ni, untuk kaedah ni? So kamu pilih satu saja. Kita memang tak tahu at first, okay? So kita just pilih saja sebab that's why lah kaedah ini kita panggil kaedah cuba-cuba. Okay, so kita letak 2 darab 2. Okay, so saya letak kat sini 2, 2. Okay, ini yang saya pilih ya. Okay, tapi tak semestinya betul. Okay, so saya cek tengok yang lain tu. Okay, sekarang apa yang kita nak tu? Okay, kat tengah tu negatif 9X kan? Okay, apa yang kita nak sekarang? Nombor apa bila kita darab boleh dapat 2. Dan bila kamu tambah, after darab silang kan, kamu tambah sekali, kamu boleh dapat negatif 9X. Okey, kita cuba tengok. 2 tu memang tak ada pilihan. Kita hanya ada apa? 1 darab 2, betul tak? Okey, kita cuba tengoklah. 1 darab 2 memang dapat 2. Okey, tapi bila kita darab silang, 2X darab dengan 2, kita dapat 4. Betul tak? Okey. Lepas tu 2X darab 1, kita dapat 2X. Okey, so sekarang kamu tengok kat sini. 4X dan 2X. Mungkin tak 4 dan 2 ni kamu boleh dapat 9. Kamu tambah ke tolak ke macam mana pun, kamu memang tak boleh dapatkan. Okey? Dia tak ada kaitan dengan 9. Maksudnya kita dah tahu, oh sebenarnya pasangan ini dia mesti salah. Okey, tapi 1 dan 2 ini dia memang hanya satu pilihan sahaja. So apa yang kita boleh pilih kat sini? Okey, apa yang kita boleh pilih kat sini? Hanya apa? Yang depan tu. Okey?
Yang depan ni kita kena pilih. Dua-dua tu memang salah kalau kamu lihat dengan cara inilah. Sebab macam mana kamu tak boleh dapat negatif 9. So kita pilihlah. Okey, yang ini salah. So saya cuba pasangan ini. 1 dengan 4. Okey, atau 4 dengan 1 boleh juga. Okey, so kamu just pilih saja. So contohnya saya letak, kalau saya 1 dengan 4, sama jugalah. 1 darab 2 saya dapat 2. 4 darab 1 saya dapat 4. So lebih baik saya pilih 4 darab 1. Memang betul kan? 4x darab dengan x saya boleh dapat 4x kuasa 2. Okey, so sekarang kita darab silang. 4 darab 2 saya dapat 8x. Okey, so x darab 1 saya dapat x. Kat sini. 1 dengan 8 memang boleh dapat 9. Betul tak? Tapi kat sini, apa yang kita dapat tu, 9 tu ada negatif. So maksudnya, kita kena letaklah. Kat sini kena letak negatif. Sini kena letak negatif. Bila kedua-dua negatif, maksudnya bila kamu hutang orang RM1, hutang lagi RM8, kamu baru boleh dapat negatif 9. Betul tak? Okey. So kalau kat depan sini negatif, sini kena letak negatif juga, ini kena letak negatif juga. Okey. So dengan ini, sekarang kita boleh dapat jawapan dah. Okey, untuk ungkapan kat depan sini, sebenarnya kita tahu faktor dia adalah 4x tolak 1 dan satu lagi faktor tu x tolak 2. Dia sama dengan 0. So kita boleh buat secara berasingan lah. Okey, yang pertama sekali 4x tolak 1 tu dia sama dengan 0. Okey. So, X tu dia sama dengan apa? Okey, kalau kamu cepat kan, kamu dah banyak buat bagian kali lah. So, boleh terus keluar dapat jawapan. So, negatif 1 saya pindah jadi positif 1. Darab 4 saya pindah dapat bahagi 4. So, jawapannya 1/4 salah satu jawapan saya. Atau, kita ada satu lagi. Betul tak? X tolak 2 sama dengan 0. So, X kita juga boleh sama dengan negatif 2, saya pindah jadi positif 2. So, kedua-dua ini merupakan faktor kita, faktor persamaan kita atau bukan faktor, punca persamaan kita. Punca maksudnya bila kita ganti masuk ke dalam persamaan kita, dia memang akan menyebabkan kedua-dua belah persamaan kita seimbang. Okey, dia mesti seimbang. Okey. So sekarang kita tengok soalan ke D tu. Okey, soalan D tu macam mana? Okey, sama juga kan? Nampak tak? Dia ada tingkat atas, tingkat bawah. Betul tak? So, first kali kalau kita nak buat cara ini, mesti kita kena buat apa dulu? Darab silang. So that dia boleh jadi satu baris. Dan kita kena susun ikut bentuk am. Okey, so apa yang kita nak buat tu, kita kena darab ke atas. Kat sebelah kanan tu 1 kan? So, kalau saya darab semuanya, okey, secara keseluruhan ke atas, kita akan dapat ini. 2x tambah dengan 12. Okey, yang bawah ini saya darab ke atas. So, saya akan dapat negatif 3. So, tak kira apa pun darab dengan 1, kita akan dapat jawapan yang sama, betul tak? So, saya akan dapat yang inilah. Nampak tak? Satu ni dah hilang sebab secara keseluruhan benda ni saya darab dengan 1. Saya memang akan dapat nilai ini juga. Okey, selepas tu kita kena susun ikut bentuk am. Ingat kena susun ikut bentuk am. So first kali apa yang kita nak tu, okey, so kalau kamu lihat x kuasa 2 tu di sebelah kanan, dia adalah positif. So maksudnya nanti kita kena pindah semua benda ke sebelah kanan. So kamu just ingat saja. First kali saya tulis dulu 2x kuasa 2. Okey, so yang negatif 3x ini dia memang di sebelah kanan, betul tak? So, saya tulis di belakang negatif 3x. 2x ni saya pindah ke sebelah kanan jadi tolak 2x. Okey? Dan tambah 12 tu saya pindah ke kanan jadi tolak 12. Sama dengan 0. Okey? So, dengan ini kita boleh settlekan lah. Okey, sebab dia ada sebutan serupa. So, yang boleh settle kita settlekan. Yang tak boleh kita just salin balik. Okey? Yang ini tak ada saya salin balik. Okey, so negatif 3x tolak dengan 2x. Hutang orang RM3, hutang RM2, hutang RM5. Okey, tolak dengan 12 sama dengan 0. Okey, so ini merupakan persamaan kuadratik kita. So apa yang kita nak buat sekarang? Kita kena buat kaedah cuba-cuba. Betul tak?
Okay, so kita tengok sekali lagi ya untuk soalan ini. Okay, saya lukis kat sini macam ni lah. Okay, saya salin soalan dia sekali lagi ya. Okay, ini adalah 2x kuasa 2 tolak dengan 5x. Okay, tolak dengan 12. So sekarang saya nak buat kaedah cuba-cuba. So saya kena try one by one lah. Okay. So kat tengah tu negatif 5. Okay, jangan abaikan negatif. Okay, so memang ulang banyak kali. Jangan abai negatif. Okay, so sekarang apa yang kita boleh buat tu kita tengok yang depan tu. 2x kuasa 2. Okay, yang ini terdiri daripada apa? So memang kita tahu dah kalau x kuasa 2 tu mesti adalah x darab x. Betul tak? So yang 2 kat depan ni, kita hanya satu pilihan saja. 1 darab 2. Okay? So 2 dengan 1, itulah pasangan kita. So 2x darab x, inilah pasangan kita untuk dapat 2x kuasa 2. So sekarang yang pentingnya kita nak tengok jawapan kat sini. Nombor apa bila kita darab, kamu boleh dapat 12. Selepas kamu buat darab silang, okay, tambah nilai kedua-dua tu, kamu boleh dapat negatif 5x. So, memang kita kena tengok one by one. Okay, untuk 12 ni memang dia ada banyak pasangan, betul tak? Pasangan apa tu? Okay, so kita tahu 12 tu kita ada 1 darab 12. Ini merupakan salah satu pasangan, betul tak? Yang boleh dapat 12. 2 boleh dapat darab dengan 6. 3 boleh darab dengan 4. So sama jugalah. Okey, kita ada 3 pasangan saja. So di antara 3 pasangan itu hanya satu pasangan yang sesuai untuk diletakkan di sini. Okey, so kamu nak pilih apa? So at first memang kita tak tahu. So kamu just pilih sajalah. Okey, just pilih saja. So apa yang kamu nak pilih kat sini? So, okey, contohnya saya pilih 3 dan 4. Saya tak semestinya betul. Tak apa, it's okay. So kita just try and error saja. Mungkin boleh terus dapat jawapan yang betul kan? Kalau salah, kita just tukar sahaja. So contohnya kat sini 3, 4. Okay. So sekarang kita tengok. Okay, kita darab silang. X darab 3, kita dapat 3x. Okay. 4 darab 2, dapat 8. X. Macam ini merupakan rezeki kita, betul tak? Sebab mengapa? Sebab kita terus dapat jawapan. Betul tak? Sometimes memang macam ni. Kamu cuba tapi tak dapat jawapan pun. Okay. So kamu kena, kalau itu bukan rezeki kita, jangan give up. Kita try lagi lah. Sampai kita dapat rezeki itu. So kat sini memang first try saja. 8 dengan 3 memang kita boleh dapat 5, betul tak? Okay, so kalau kamu nak dapat 5, kamu ambil 8 tolak 3, kamu dapat 5. Tapi kat sini soalan dia negatif. Kalau negatif, maksudnya kita nak ambil nilai yang kecil itu tolak nilai yang besar. Betul tak? So maksudnya saya kena ambil 3 tolak dengan 8, barulah saya boleh dapat negatif 5. Betul tak? Nah, kamu check tengok. Kalau saya ambil 8 tolak 3, okay, yang nilai yang besar tolak 5, yang 3 tu, besar tolak kecil, kita dapat positif 5. Kan? So kalau saya nak dapat negatif, saya ambil 3, yang nilai yang kecil tolak yang besar. Memang kita akan dapat 5 juga, tapi dia negatif. Okay? So senang saja. Bila kamu nampak saja first impression, kamu tengok 8 dengan 3, memang dia akan dapat 5. Tapi macam mana kamu nak dapat tolak negatif? Kita ambil nilai yang kecil, tolak nilai yang besar. Okey, so maksudnya 8 kat depan kita kena letak negatif lah. Kalau depan sini negatif, sini kena negatif juga. Okey, kalau kamu tak percaya, just check jawapan kamu. 3 darab dengan negatif 4, positif, negatif, memang kamu akan dapat negatif 12. Dah betul lah belakang. Okey, so lepas kamu darab silang, kamu akan dapat 3x dengan negatif 8x. So 3x tambah dengan negatif. So kamu tahu juga 3 tambah negatif. Okey, kamu cek tengok 3 tambah negatif. Negatif positif tu memang kita dapat 8 kan. Positif negatif memang kamu dapat negatif juga. So that's why kamu akan dapat negatif 8. So bila kamu tambah kedua-dua nilai ini, kamu dapat nilai yang tengah. So ini memang fulfill lah, memang memuaskan syarat-syarat yang kita nak tu. Okay, so apakah jawapan kita? So kat sini kita tahu, faktor yang pertama tu 2x tambah 3. Dan satu lagi, x tu tolak dengan 4.
Okay. So, dia sama dengan kosong. Okay. So, kita buat secara berasingan lah. 2x tambah 3 sama dengan kosong. Okay. So, untuk yang ini kita tahu, okay, tak perlu letak kurungan pun tak apa. So, kita boleh terus pindah lah. X tu sama dengan, okay, kena berhati-hati. Tambah, saya pindah jadi negatif 3. Okay, darab pindah jadi bahagi 2. Okay, so kita boleh buat dengan cara yang cepat. Okay, so untuk siapa yang dia tak tahu kan, kamu boleh tekan kalkulator saja. Negatif 3 kalau kamu per 2 ini, apa yang kamu dapat? Terus dapat negatif 1 dan 1/2. Tapi kalau kamu dah biasa, sebenarnya kamu boleh terus dapat jawapan lah. Okay, kalau siapa yang tak okay, kamu buat sampai sini, just tekan kalkulator untuk dapat jawapan macam ni. Okay, untuk satu lagi X tolak 4 tu, dia sama dengan kosong. So maksudnya X kita adalah sama dengan negatif pindah ke kanan jadi positif 4. So itu merupakan jawapan kita. Okay, tenang saja kan? Okay. So sekarang kita tengok soalan, satu lagi soalan. Okey, iaitu soalan keempat. Okey, untuk soalan ni dia tak susah. Yang pentingnya kamu mesti ingat, okey, formula dia. Okey, so persamaan dia macam mana? Okey, kita baca. Bentukkan satu persamaan. Okey, dia nak kita bentukkan persamaan sahaja bagi luas sebuah segitiga tegak. Okey, so kat sini tu segitiga tegak. Okey, so jika luas segitiga tegak segitiga tersebut ialah 12. So kita nak bentuk persamaan. So kamu kena faham dulu macam mana kita nak cari luas bagi sebuah segitiga tegak. Okey, so masih ingat tak luas dia macam mana? Okey, kalau kamu ingat kan, kalau kamu masih ingat, kalau saya nak cari luas untuk segitiga, kita kena buat macam mana? Okey, tapak dia betul tak? Masih ingat tak? Tapak darab dengan ketinggian dia, base times height. Okey, kita punya base, kita punya tapak. Okey, segitiga punya tapak. Kamu darab dengan apa? Darab dengan tinggi dia, tinggi segitiga kita tu. Okey, lepas tu kita kena buat apa? Kita kena bahagi, betul tak? Okey, jawapan kita kena bahagi 2 atau kita darab dengan 1/2. Inilah persamaan kita, formula kita lah maksudnya. Formula untuk cari luas segitiga tegak ini. So kalau kamu tahu formula ini, tak susah. Kita just ganti sahaja masuk ke dalam persamaan ini. Luas kamu dah tahu, betul tak? Untuk soalan ni, luas dah diberi 12. Okey, dia dah beri kamu 12. Okey, so sekarang, tapak tu ada beri tak? Memang ada bagi kan? 6x. Okey. So tapak tu 6x. Tinggi tu berapa? Ini dia juga. Tinggi juga bagi kamu. Okey, iaitu x tambah dengan 2. Bahagi 2 tu sebenarnya kita boleh letak macam ni lah. Bahagi 2. Semua benda ke atas tu dia bahagi 2. Betul tak? So sekarang apa yang kita nak buat tu, kita nak bentukkan persamaan sahaja. So macam mana kita boleh bentukkan persamaan? Kita kena buat dalam silang lah. Betul tak? Sebab ada tingkat atas, tingkat bawah, ada kurungan. Memang kita kena buat dalam satu deret dulu. So bahagi 2, saya pindah ke sebelah kiri jadi darab 2. So saya akan dapat macam ni lah. 12 darab dengan 2. So saya dapat kat sini 6x. Betul tak? Okey. Darab dengan x tambah 2. Okey. So kat sini boleh settle, kita settlekan. Dan kalau ada kurungan, kita kena buka kurungan tu. So macam mana nak buat? 12 darab 2, kita dapat 24. Okey. So sama dengan, okey, ke sini. 6x darab dengan x. So apa yang kita dapat? 6x kuasa 2. Betul tak? Okey. So 6x ni saya darab dengan 2. Saya akan dapat positif. 6 darab 2, saya dapat 12x. Okey. So sebab dia nak bentukkan persamaan. So normally kita tulis persamaan kita, dia ada persamaan kuadratik, kita nak tulis dalam bentuk arm. So kalau kamu lihat kat sini, x kuasa 2, depan tu dah positif. Maksudnya semua benda tu kita kena pindah ke sebelah kanan.
So just tulis macam ni lah. 6x kuasa 2 tambah dengan 12x. Memang dia ikut susunan dah, betul tak? Hanya nombor ini dia di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri, saya pindah ke sebelah kanan, dia jadi tolak 24. Sama dengan kosong. Okey, itu merupakan persamaan kita. Okey, tak susah kan? Betul tak? So kalau soalan tu, sebab kita hanya jawab ikut kehendak soalan. Kehendak soalan tu cakap panggil kita bentukkan persamaan. So kamu just bentukkan persamaan sajalah. So full stop kat situ. Dah memang habis. Okey, kalau soalan tu nak kamu cari nilai X, okey, atau dia nak cari tapak dia, 6X tu berapa? So kamu mesti nak tahu X tu sama dengan apa, betul tak? So lepas tu kalau dia kehendak soalan tu nak cari tapak, barulah kamu cari nilai X dulu. Lepas tu kamu ganti masuk 6X tu, bolehlah cari tapak dia. Okey? So kalau soalan ni dia cakap saja bentukkan satu persamaan, kamu just buat persamaan, dah cukup. Itulah jawapan kita. Okey? So sekian, terima kasih untuk video ini. Okey, thank you semua.